Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pada hari terakhir Ramadan ini, hari ke-30, sama-samalah kita melihat ayat ke-20 hingga ayat ke-22 dari surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا. Sadaqallahul Azim. Kepada masing-masing golongan, baik golongan itu ataupun golongan ini, kami berikan bantuan dari kepemurahan Tuhanmu, dan kepemurahan Tuhanmu itu tak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebahagian dari mereka di atas sebahagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Janganlah kamu adakan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala, agar kamu tidak tercela dan tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlan wa sahlan kepada sahabat yang hadir pada waktu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Azhar, Jana Jain, Suhaiza Rahman, Syafiq Murad, Azmal, Baharudin Budi, Kapten, Panglima, sahabat saya Hasan Nurdin, Zamri Johari, semua yang hadir ya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT kerana Allah himpunkan kita dalam satu majlis ilmu pada pagi ini, walaupun saya tidak melihat tuan-tuan. Tapi mudah-mudahan kita termasuk di kalangan yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimur rahmah wa ghashiyathumus sakinah wa haffathumul malaika wa zakarahumullahu fi man indah. Iaitulah tidak berhimpun satu-satu golongan di rumah Allah untuk membincangkan ayat-ayatnya, memahaminya, membaca bersama, melainkan Allah turunkan ke atas mereka ni rahmat, sakinah, doaul malaikah. Yang pertama Allah beri rahmat, yang kedua Allah beri sakinah, iaitu ketenangan, yang ketiga Allah memperkenankan doa para malaikat untuk mereka, dan yang terakhir sekali Allah sebut nama-nama mereka di sisi hamba-hambanya yang mulia. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hadis ini. Sebelum ini kita telah bincangkan bagaimana frasa ataupun penekanan Allah kepada manusia ini supaya jangan leka, jangan lalai, iaitulah di antara penggunaan perkataan man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Sesiapa yang hendakkan kehidupan yang dunia yang bersifat cepat, yang bersifat tergesa-gesa itu, yang bersifat fana itu, yang bersifat akan hilang itu, maka kami akan berikan kepadanya apa yang dihendak itu, tapi mengikut kadar yang kami tetapkan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, alangkah malangnya manusia ni bila dia menghambat segala keperluan kehendak dunianya itu tanpa mengira hal haram. Dia tetap dapat apa yang Allah peruntukkan untuknya juga, tapi dia berdosa. Sedangkan si mukmin, mereka ini mempunyai satu prinsip yang jelas bila Allah sebutkan fi'il madhi dalam ayat ke-19, wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha. Dan orang yang hendakkan akhirat itu, mereka telah firm letakkan satu gagasan yang jelas dalam hidup tentang pencapaian akhirat yang perlu mereka kejar. Jadi pola berfikir ahli akhirat ini berbeza daripada pola berfikir ahli dunia, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kalau kita nak mencari tentang destinasi ke akhirat, GPS ke akhirat ni, kita kena membaca banyak tentang kisah para salafus salih yang disebut dengan kebaikan, kisah-kisah mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Kerana dunia pada hari ini dunia fitnah, tuan-tuan, kebendaan. Yang menjadi ukuran adalah kebendaan, kenderaannya, keretanya, rumahnya. Maka manusia pada hari ini kadang-kadang tersesat dalam kebaikan yang nak buat. Jadi kita mohon kepada Allah SWT perlindungan, keselamatan daripada musibah yang berbentuk agama ni, tuan-tuan. Itu sebab antara doa Nabi kita SAW yang penting untuk kita amalkan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya,
ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى الجحيم مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. Panjang Allahu Akbar. Yelah, nak benda baik kena buat lebih lah, kena doa lebih lah. Panjang. Saya ulang sekali bagi tuan-tuan yang sempat catat, mungkin nanti saudara sahabat saya Syafiq Murad yang saya kenal dalam pertemuan kuliah tafsir yang sangat mulia ni, mudah-mudahan dapat usahakan untuk dicatat doa ni. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah menimpa kami dalam agama kami. Wa la taj'al dunya akbara hamina. Ya Allah, janganlah jadikan dunia ini target utama kami sehingga kami lupa pada akhirat. Wala mablagha ilmina wala ila jahim masirna. Lalu nerakalah tempat kami. Wala tusallit alaina bi dhunubina ma la yakhafuka fina wala yarhamuna. Ya Allah, janganlah kau timpakan ke atas kami ujian, ditekan, ditindas, dianiaya, dizalimi oleh orang yang tidak takut kepadamu dan benci kepada kami. Doa ni kena amalkan tuan-tuan mudah-mudahan Syafiq Murad atau sahabat-sahabat yang ada kat sini boleh tolong postkan doa ni. Nanti kalau tak dapat dicari, saya akan postkan insya-Allah. Tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Jadi dalam hidup ini kacamata akhirat kita kena jelas. Umpamanya kalau kita bawa kereta, kena dia punya windscreen-nya, cermin depannya kena terang. Tak boleh ada selaput, tak boleh ada debu. Kalau wiper kita tak berfungsi, kita mungkin akan mengakhiri kenderaan yang kita bawa tu dalam lembah agaknya, lembah maut agaknya, kerana tak dapat melihat dengan jelas. Maka ahli dunia melihat dengan kacamata dunia, segala benda dia cuba buat untuk capai dan gapai seperti orang yang karam di lautan, sedangkan ahli akhirat ini menjadikan amal salihnya seperti sampan kapal yang menyelamat, bahtera yang menyelamatkannya. Imam Nawawi letak di awal kitab Riyadhus Shalihin satu syair yang indah. Inna lillahi ibadan futana tarakud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysa lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhazu salihal a'mali fiha sufuna. Allah, cantiknya ayat rangkap puisi ini tuan-tuan, bersempena dengan hujung Ramadan. Itulah Imam Nawawi mengatakan dalam syair itu, Inna lillahi ibadan futana, sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang bijak. Tarakud dunya wa khaful fitana, mereka tinggalkan dunia dengan fitnahnya kerana takutkan ujian dalam agama. Nazaru fiha falamma alimu, mereka melihat dunia dan melihat padanya berbagai-bagai bentuk ujian. Ja'aluha nazaru fiha falamma alimu alimu annaha laisa lihayyin watana, bila mereka melihat dunia mereka tahu ini bukanlah tempat untuk orang-orang yang salih duduk padanya. Ja'aluha lujjatan, dia menjadikan dunia ini seperti lautan. Ja'aluha lujjatan wa takhazu salihal amali fiha sufuna, mereka menjadikan amal-amal salih itu sebagai bahtera menyelamatkan mereka dari lautan yang membadai, yang taufan, yang bahaya dengan ribut kencangnya itu tuan-tuan. Jadi ahli akhirat melihat segala benda, dia tidak lupa perhitungan akhirat, dia tak lupa pada akaun akhiratnya. Dalam setiap benda yang kita lakukan, kena ingat bahagian kita di akhirat. Janganlah melebihkan bab dunia hingga akhirat kita tergadai tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ayat ini telah pun kita kupas pada kuliah lalu, bagaimana Allah menggunakan perkataan wasa'alaha sa'yaha. Di sini menyebabkan para ulama tafsir membuat rumusan penting, amalan diterima oleh Allah kerana 3 syarat. Yang pertama, mesti ikhlas kerananya. Yang kedua, an yakuna mutabiqan li sunnah lima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah ia bertepatan dengan anjuran yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, hendaklah kita ijtihad padanya, bersungguh-sungguh padanya. Hendaklah kita sa'yul hasith, makna kita kena dalam hidup ini kena bersungguh-sungguh melakukan amal soleh. Kerana waktu kita mengalami apa-apa ujian kelak, sakit dan seumpamanya, maka amal soleh itu akan dikira oleh Allah. Seperti dalam kehidupan di dunia ini, kalau orang pencen, bahagian ketika dia bekerja tetap diperolehi walaupun dia sudah tidak bekerja lagi. Sedangkan Allah lebih kaya, lebih hebat pemberiannya banding dengan apa yang mampu disediakan oleh manusia.
Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam ayat yang ke-20 yang kita lihat di sini, setiap orang itu akan dapat bahagiannya daripada pembahagian Tuhanmu, dan Allah SWT tidak pernah berkira-kira dalam pemberian keduniaannya. Ya, itu sebab dalam hidup ni ada sunnatullah, ada syariatullah. Mereka berkata ada sunnatullah, ada syariatullah. Sunnatullah tu bererti kita buat satu benda dengan mengikut apa yang Allah tetapkan, dan ada benda bersifat syariatullah. Syariatullah ni bererti menepati syariat. Sunnatullah bererti kanun, rules dalam kehidupan yang Allah jadikan, term and condition. Kalau kita nak jadi seorang petani, kita kena ada ilmu tentang waktu bercocok tanam, bagaimana menanam, batas macam mana nak buat, baja apa nak guna, kalau terlebih mungkin tanaman itu mati. Kena ada ilmu, itu namanya sunnatullah. Syariatullah ialah kita menjaga halal haram, kita menjaga waktu sembahyang contohnya. Jadi Muhammad tidaklah akan dapat kelebihan banding dengan si kafir. Apabila si kafir menguasai sunnatullah lebih daripada Muhammad. Muhammad berkata, saya orang Islam, Allah pasti bela saya. Belum tentu. Kerana sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim yang kita sebut itu, Ar-Rahman berarti kasih sayang Allah berikan kepada manusia, termasuk orang-orang kafir mendapatnya di dunia. Nanti Ar-Rahim itu khusus untuk orang beriman di mana? Di akhirat. Jadi Allah tidak zalim kepada hamba. Wa ma rabbuka bidzallami lil abid. Allah tidak pernah zalim kepada hamba. Kalau anak kita belajar di universiti berprestige, dalam kuliah yang terkemuka, fakulti yang hebat, profesional lah orang kata, anak kita duduk rehat, pergi usra aja, sembahyang 5 waktu, belajarnya tidak mahu, maka si kafir yang pergi belajar dekat universiti bersungguh, jumpa dengan pensyarahnya, mengisi dengan betul, buat assignment dengan betul, hadir ke kelas, dia akan lebih jaya daripada anak kita. Kerana anak kita mendakwa, aku adalah orang Islam, aku kasih Allah. Ini sifat orang Yahudi, tuan-tuan, bila mengatakan demikian. Kita kena berusaha kerana kita hidup kat dunia. Bila Allah menyatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan, beri pada kami kebaikan dunia, beri kami kebaikan akhirat. Dunia dahulu, tuan-tuan. Dan Allah sebut kisah tentang Qarun, jangan ikut Qarun, tapi Allah ajar prinsip dalam hidup ni, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahagian kamu di dunia. Ya, jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kadang anak kita belajar pandai, tapi keluar tak boleh nak dapat kerja pula, tak kerti buat quotation. Dia engineer, belajar hebat, tapi tak kerti nak berniaga, ni pun rugi juga. Jadi kena tahu, mungkin kena kerja dulu. Kata orang-orang berjaya, kalau kita nak berjaya macam mereka, kerjalah dengan syarikat-syarikat kecil. Kerana dengan syarikat kecil kita berpeluang untuk meroka macam-macam benda. Pergaulan orang, PR kita kena buat, accounts kita kena buat, apa lagi kita kena buat, ilmu HR kita kena ada, marketing kita kena ada. Jadi automatically orang itu akan datang dalam bentuk package kejayaan. Ini kata orang. Jadi dalam bab keduniaan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Allah mengajar kita, Allah tidak pernah berlaku zalim. Allah akan beri. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Pemberian Tuhanmu tidak pernah mahdzur. Mahdzur ni maknanya terhalang. Kita dalam hidup ni, kalau kita berdendam dengan seseorang sebagai contohnya, maka kita akan menyekat apa saja yang patut, yang layak dia dapat, kita sekat. Dengan harapan kita nak balas dendam kita, kan tuan-tuan. Ada seorang sahabat saya berniaga, keluar daripada universiti, bekerja dengan satu firm construction, kemudian dia pun jadi seorang amanah, jujur, tapi ideologinya berbeza daripada orang lain. Oleh kerana bosnya sangat menyayangi dia selalu mengalami penindasan. Akhirnya dia pun minta keluar dengan baik. Bos dia melihat orang ni berpotensi untuk dimajukan, bosnya baik, orangnya sangat baik, maka bos itu bagi peluang, baiklah fulan, kau keluar, nanti aku akan support kau, apa saja bisnes yang aku tak mampu, aku sahab pada kau, banyaklah bisnes dapat. Tapi dikhianati pula oleh orang dalam pejabat itu, bahagian ceknya, bahagian accountsnya, bahagian itu, bahagian ini, macam-macam sekatan diadakan. Bos ke atas tak tahu, susah nak jumpa dengan dia. Kalau nak bayar cek dia ada lah, tapi saya nak kat raya ni banyak baju belum beli lagi. Ini istilah yang digunakan oleh mereka yang tidak beriman kepada akhirat, tuan-tuan, yang lupa pertemuannya dengan Allah di akhirat. Dia seolah tiada akhirat untuknya. Dia tak pernah terfikir bahawa malaikat mencatat segala kata-katanya dan tindakannya itu. Apa hukumnya, tuan-tuan? Kita bayar pada puak seperti ini. Fatwa para ulama, contohnya Dr. Yusuf Qaradawi, ini adalah kita berada dalam rantai sempit. Kalau kita tak bagi, nanti kita tidak dapat hak kita, sedangkan kita sudah menunaikan tanggungjawab. Maka hendaklah engkau beri kepada dia mengikut apa diminta. Yang berdosalah dia, kamu tidak berdosa, kerana kamu berada pada kedudukan tersepit, teraniaya, terzalim. Jadi ini manusia, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan banyak contoh lain yang tuan-tuan pun aware. Allah menjelaskan bahawa pemberian Allah tidak pernah terbatas. Allah tidak pernah halang seseorang itu dia dapat bahagiannya, kerana
usaha yang telah dilakukan, yang jitu, yang solid itu, dia tetap akan dapat bahagiannya. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, kemudian Allah jelaskan, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd wal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebahagian dari mereka atas sebahagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat itu lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Jadi dalam hadis mengatakan bahawa inna ahlal jannati la yarawna ahla aliyin kama tarawna al-kawkab ad-durri al-ghabir fi ufuqis sama. Kamu akan melihat orang yang tingginya tingkatan lebih daripada kamu di akhirat, macamlah kamu melihat bintang-bintang yang suram cahayanya pada waktu malam, menandakan begitu jauh sekali cahayanya nak sampai ke bumi. Mungkin kadang-kadang jutaan tahun baru sampai ke bumi. Begitu jaraknya di antara kamu dengan bintang-bintang tersebut, maka demikianlah jarak kamu dengan orang yang lebih saleh dengan kamu di akhirat, yang kedudukannya lebih tinggi pada kamu di akhirat. Jadi tuan-tuan, dalam hidup ini gunakan perkataan di sini, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Faddala ni wazannya fa'ala. Kalau kita dalam hidup ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kadang-kadang Allah beri kepada kita pangkat yang bagus, kelulusan yang tinggi. Tetapi di pejabat kita ada seorang kerani. Kemudian kita pun bertukar pergi ke jawatan lebih tinggi. Contohnya lah, kita duduk sebagai PTD di sebuah pejabat. Kemudian kita pun promotion, pergi ke jawatan lebih tinggi. Akhirnya 10 tahun, 15 tahun kita tak berjumpa dengan pegawai kita yang berada di bawah kita satu masa dahulu. Tiba-tiba lepas 15 tahun kita jumpa dengan dia. Dia jumpa di airport. Nak pergi mana tuan? Sahabat. Dia tanya pada kita, nak pergi mana? Ada meeting kat tempat sekian-sekian. Engkau nak ke mana, Ahmad? Muhammad yang kita panggil menjawab, hantar nak tuan. Bos, ke mana? Hantar nak pergi UK. UK? Subhanallah, Masya Allah. Tengok Allah berikan kelebihan kepada orang di bawah kita dalam pemberian-pemberian yang kita tak pernah sangka-sangka, tuan-tuan. Orang ni dapat bahagiannya, orang ni dapat bahagiannya, orang itu dapat bahagiannya. Yang penting dalam hati kita jangan ada sedikit pun rasa dengki kepada orang Islam. Sebab itu doa yang Allah ajar berkaitan dengan para salafus salih. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami, dosa orang yang telah mendahului kami dalam keimanan kepadamu, dan jangan adakan sekelumit pun rasa dengki kami terhadap mereka. Terima kasih Najmuddin, ahbakallahu ladzi ahbabtani lahu. Terima kasih kerana cinta kepada ilmu kepada saya. Semoga Allah cinta kepada saya macam saya cinta kepada saya. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, kuliah tafsir ni adalah tajaan daripada Zazan Travel yang tak berhenti-henti bersama Faiz dengan timnya membantu saya untuk mengadakan kuliah ni, memberi semangat kepada saya, memberi doa tidak berhenti-henti untuk kita, dan memberi kepada saya nasihat, galakan. Terima kasihlah kepada semua tim dan kepada hadirin-hadirat yang hadir bersama-sama. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita untuk meneruskan kuliah tafsir ini walaupun dah berakhir Ramadan. Kerana kita beribadah kepada Allah bukan terbatas pada Ramadan saja. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan, kata mereka. Beribadahlah kepada Allah kerana Allah itu kekal. Ramadan ini dia akan pergi meninggalkan kita sama ada kita suka atau tidak. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini namanya pemberian yang Allah berikan. Orang itu diberi padanya pangkat, kelulusan yang tinggi, belajarnya pandai. Kawannya belajar kat universiti tak pandai mana. Tapi tiba-tiba yang tak pandai mana itu membuat syarikat. Yang pandai melangit, yang bijak itu, yang cemerlang itu, tiba-tiba satu masa dia bekerja dengan syarikat swasta, gajinya pun 5 angka. Tiba-tiba datanglah surat termination. Pada hari ini kadang-kadang orang terminate bukan panggil tuan-tuan, terus hantar email, besok tak payah datang, ambil dalam bank dah ada account, dah ada duit. Kalau ada duit. Kalau tak ada duit, ahlan wa sahlan wa jalan lah. Dalam suasana sekarang macam mana lah kita nak minta tolong? Pada siapa nak minta tolong melainkan kepada Allah, tuan-tuan. Maka yang bijak pandai kat universiti dulu, skor semua for flat ni, yang dulu hebat sangat kat universiti, belajarnya cemerlang, dia pun melanguk, tak ada kerja. Jumpa dengan kawannya yang dulu kat universiti dipandang rendah. Orang itu yang ada syarikat, dan orang tu memerlukan orang macam dia. Tengok tuan-tuan, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Beginilah dunia, tuan-tuan ya. Allah melebihkan kamu dari sudut akal, kecakapan kamu menjawab periksaan, belum tentu Allah boleh berikan kamu dari sudut survival hidup. Dia yang tak pandai daripada kamu lebih bijak untuk mengatur strategi dalam hidup, dan dia lebih berjaya daripada kamu in term of kerja ni contohnya. Jadi inilah kelebihan yang Allah maksudkan ke atas setiap manusia. Yang penting sekali kita semua kena sedar, kalau orang melebihi kita bab dunia,
maka lebihkanlah bab kita, diri kita dalam bab akhirat. Kalau orang mengatasi kita dalam bab keduniaan, tuan-tuan, atasilah mereka dari sudut akhirat. Saya terbaca kisah seorang ulama yang terkemuka, sahabat yang terkemuka. Beliau ni lahu suhbah, maknanya dia pernah jumpa dengan Rasulullah. Datangnya jauh dari Bahrain. Namanya Rabi' bin Ziyad Al-Harithi radhiyallahu anhu ardah. Ya, bersama dengan saya kitab Isabah ni, tuan-tuan. Ini kitab rujukan untuk kita ceritakan tentang para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau juga pengarang kitab-kitab lain yang hebat, contohnya Fathul Bari. Ibn Hajar mengatakan bahawa Rabi' ini lahu suhbah wala a'rif lahu riwayah. Kata Ibn Hajar dengan penuh tawaduk, aku mengkaji tapi aku tak jumpa ada periwayatan hadis daripada Rabi' bin Ziyad Al-Harithi ini. Ini tengok cara tawaduknya para ulama menulis, menukilkan. Orang sebenarnya aku tidak tahu, mungkin ada aku tidak tahu. Kita dalam kata-kata pilihlah perkataan yang terbaik agar tidak melukakan perasaan orang, tuan ya. Maka sahabat namanya Rabi' bin Ziyad Al-Harithi ini merupakan seorang sahabat yang sangat tawaduk, rendah diri. Bila Abu Bakar wafat, barulah dia berpeluang datang ke Madinah. Agaknya sebelum itu kesibukan menguruskan keluarga, kabilah dan sebagainya. Dia seorang pemimpin. Dia pun datang ke Madinah. Sayyidina Umar baru lantik menjadi khalifah. Penduduk Madinah masih lagi apa istilah dia? Masih lagi sedang sedih, takziah, masih lagi sedang menangisi pemergian Khalifah Rasulullah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Mereka pun menerima bai'ah Abu Bakar melantik Umar Khattab radhiyallahu anhu menggantikan tempat yang paling mulia itu. Tuan-tuan, maka Sayyidina Umar pun menantilah rombongan-rombongan datang untuk beri bai'ah kepadanya. Sayyidina Umar pun tunggu. Sayyidina Umar kata, aku nak tunggu seorang yang boleh berkata menyebabkan hati aku ini lembut ingat pada Allah. Kata-kata yang ikhlas ni masuk dalam hati, ketuk pintu hati, tuan-tuan. Saya pun dengarlah seorang berkata. Tiba-tiba datang wakil daripada Bahrain. Sayyidina Umar datang, wah ni wakil daripada Bahrain, jauh. Bahrain negara Teluk, datang ke Madinah, jauh, tuan-tuan. Ribuan kilometer. Maka tibalah seorang bercakap mewakili kaumnya. Wahai Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin. Dia berkata kepada Sayyidina Umar, wallahi ma wulita hadhihi al-ummah illa bi baliyatin ibtulita biha. Wahai Amirul Mukminin, sungguhnya ini merupakan satu ujian daripada Allah untukmu. Walau anna syatan dhallat bi syati'il furat la su'ilta anha yaumil qiyamah. Cakapnya pendek ya, tuan-tuan. Kalaulah nanti ada seekor kambing yang tersesat di sungai Furat dan mati, engkau akan ditanya oleh Allah. Pendek katanya, tuan. Berapa rangkap, tuan? Wahai Amirul Mukminin, ini merupakan satu ujian daripada Allah melantik engkau jadi ketua kami. Kalau ada seekor kambing yang sesat di sungai Furat, engkau akan ditanya oleh Allah di akhirat. Berapa rangkap ayat, tuan? Kata-kata pendek. Kita nak sambut hari raya esok Idul Fitri, kita bagilah tazkirah pendek untuk keluarga ketika kita sembahyang raya dengan mereka. Kira-kira waktu seperti ini, 7.45, 8 pagi. Cakap pendek-pendek, wasiat pendek-pendek. Dan berilah wasiat yang dapat memujuk hati anak-anak itu untuk jadi orang yang baik. Maka dia berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, Tuhan dilantik oleh Allah. Tuhan adalah orang yang terbaik di kalangan kami, dikatakan Abu Bakar. Tapi ia merupakan ujian daripada Allah. Nanti di akhirat akan ditanya, walaupun seekor kambing yang tersesat di sungai Furat di Iraq sana, Tuhan akan ditanya oleh Allah. Sayyidina Umar menangis dengan kata-katanya, tuan-tuan. Sayyidina Umar kata, inilah kata-kata yang aku tunggu. Rabi' ini tidak terkenal. Sayyidina Umar panggil dia dekat aku, siapa namamu? Dia jawab, nama saya Rabi' bin Ziyad. Masya Allah, ini adalah adik kepada Muhajir bin Ziyad. Abangnya Sayyidina Umar kenal Muhajir bin Ziyad? Jawapannya ya, Sayyidina Umar. Maka bila Sayyidina Umar duduk bersama sahabat-sahabat yang lain, Rabi' tidak ada di situ, sudah pulang ke tempatnya. Maka Sayyidina Umar berkata kepada para sahabat, kau kenal tak seseorang di kalangan umat Islam ini, bila dia menjadi ketua, tidak seperti ketua. Idza kana fil qaumi amiran fa ka'annahu laysa bi amir. Kalau dia berada dalam golongannya, orang tidak menyangka dia itu ketua mereka. Wa idza lam yakun bi amir fa ka'annahu amir. Kalau umat Islam kehilangan ketua, dialah paling layak untuk dilantik, menggantikan orang yang telah meninggal dunia. Sedang para sahabat yang ada di situ semua kata, wahai Amirul Mukminin, kami kenal orang ini. Siapa dia? Saya tanya. Mereka semua berkata, kami merasakan wahai Sayyidina Umar, itu adalah Rabi' bin Ziyad
Al-Harithi yang pernah datang berjumpa dengan Tuhan. Kami dengar banyak cerita baik tentangnya. Salman kata, betul, aku pun fikir begitu juga. Maka tuan-tuan, ketika berlaku pembukaan yang susah di Parsi, Sayyidina Umar minta daripada Musa al-Asy'ari untuk mendapatkan Rabi' ini. Panggil Rabi' datang, dia penting untuk hadir bersama. Panggil dia berjihad kat sini, kerana orang yang berkualiti sepertinya punya iman seperti 1000 orang. Maka Rabi' pun dipanggil masuk peperangan dan bertempat Manazir, tuan-tuan, di Parsi. Manazir pun dengan susah payah tumpas ke tangan orang Islam. Masuk ke daerah Sijistan, ada kota yang sangat kuat, jatuh juga ke tangan umat Islam dengan berkah kepimpinan Rabi' yang tidak terkenal ni, tuan-tuan. Al-ahfiya'ul atqiya'ul abriya' idza hadaru lam yu'rafu wa idza ghabu lam yuftaqadu. Orang-orang salih ini tidak suka orang kenal. Famous ini, popularity ini satu yang membunuh, tuan-tuan. Asy-syuhra kitlah, asy-syuhra qatilah. Orang jadi orang terkenal ni satu ujian, tuan-tuan, yang boleh Allah sekalian. Jadikan seorang itu akan lupa daratan. Bayangkan kalau dia bergerak di highway, kereta yang laju, ditahan polis. Polis melihat, oh fulan, ustaz terkenal, jalan. Maka dalam dirinya merasakan dia paling hebat. Nanti dia pergi makan, lepas makan, nak pergi bayar. Orang tu berkata, ustaz, duit ustaz tak laku, ini dah ada orang bayar. Oh ya ke? Masya Allah. Terbang lagi sekali, rasa hebat sangat. Pergi beratur kat JPN, nak buat IC anak. Beratur, ambil nombor 100. Ada 40 orang di depan. Tiba-tiba datang seorang pegawai, Ustaz datang buat apa? Untuk air nak masuk, bos panggil. Tu kat dalam ada goreng pisang, tunggu. Ada air teh. Serve begitu sekali. Ustaz tunggu ya, buat IC. Siap. Balik, potong queue 40 orang di hadapan. Maka para ustaz yang mulia, yang dirahmati Allah, jangan tertipu hingga masukkan akulah orang paling baik di dunia ini. Aku dihargai oleh manusia. Kita dihargai oleh manusia, tapi belum tentu dihargai oleh Allah, tuan-tuan. Ada orang yang orang pandang tak ada nilai, tapi nilainya di sisi Allah lebih tinggi daripada kita yang terkenal ini. Sebab itu Nabi SAW ketika bertemu dengan para sahabat, Nabi pun bertanya, kau kenal tak fulan? Nampak tak orang itu? Dia berjalan dikelilingi oleh pembantu-pembantunya, kenderaannya, zaman itu kudanya, pakaiannya, megah, wangian di badannya. Maka dia pun berlalu pergi. Nabi bertanya pada para sahabat, apa pandangan kamu tentang fulan itu? Wah, Rasulullah hebat orangnya, di jalan orang semua ikut, kalau dia bercakap semua dengar, kalau dia minta semua orang bagi, kalau dia nak meminang anak-anak perempuan sesiapa pun pasti diterima dengan gelagatnya, dengan tabiatnya, kualiti yang kami nampak padanya. Begitu maksud para sahabat. Saya nak mudahkan tuan-tuan faham ya, hadis taklah jelaskan begitu. Kejap lagi lalulah seorang yang pakaiannya amat sederhana, buruk, sangat sederhana, jalan pun orang tak pandang. Maka dia pun masuk, dia pun lalu kawasan itu. Nabi bertanya, bagaimana pandangan kamu tentang fulan bin fulan? Mereka berkata, orang seperti ni orang tak pandang, wahai Rasulullah. Kalau dia cakap pun orang tak dengar, kalau dia minta pun orang tak beri, kalau dia nak pinang anak seseorang pun tentulah ditolak. Maka Rasul menjawab, tahu tak kamu, demi Allah, ini yang kamu pandang rendah ini dengan yang kamu pandang mulia itu. Yang pandang mulia itu satu dunia, kalau bilangan orang sebanyaknya tak sama dengan seorang yang kamu pandang hina ini. Tuan-tuan, jangan pandang hina pada seorang, tuan-tuan. Saya pernah dengar satu kuliah ketika disampaikan di Masjid Quba di Madinah oleh tuan guru yang ada di situ, Syekh Salim Maghamisi. Dalam kuliahnya berkata bahawa aku bertemu dengan seorang pemuda, dengan seorang lelaki yang berkata dia telah pergi menunaikan ibadah haji sejak zaman mudanya dan sekarang usianya sudah 60 tahun. Iaitulah dia sudah pergi menunaikan ibadah haji lebih 30 kali. Kamu pernah tak buat haji 30 kali? 40 kali? Macam Atta' bin Abi Rabah mengerjakan haji 60 kali. Kamu nak tak buat haji? Maknanya haji ni tiap tahun berlaku sekali saja, tuan-tuan. Kalau umrah kita boleh buat banyak kali. Maka semua orang terdiam. Satu hari datanglah seorang lelaki dari Mesir bertemu dengan aku, berkata, tuan guru, saya nak kongsi satu pengalaman yang baik. Iaitulah saya pergi menunaikan ibadah haji menaiki bas Mesir, nak pergi ke Jeddah, menaiki bas ini lalu atas feri bawa pergi ke Jeddah. Dalam perjalanan, kata lelaki ni, kali pertama saya buat haji pada masa itu usia saya 20 lebih. Pada masa itu tanggungan keluarga saya pergi buat haji. Dalam perjalanan pergi haji, budak muda yang hatinya baik ni, tuan-tuan, yang prihatin ini, dia berkata zaman mudanya, saya melihat seorang makcik duduk dalam bas kecil coaster itu, bas dulu roda belakangnya tersembul keluar. Maka saya pun merasa simpati padanya dan berkata, makcik, ayo tukar tempat dengan saya masih muda, saya boleh duduk sini, makcik duduk tempat saya, kesian kaki makcik. Orang perempuan tua itu berkata kepada saya, moga Allah hantar kau pergi haji tiap-tiap tahun nak sampai kau mati.
Saya orang muda, saya dengar kata-katanya, saya berkata, terima kasih makcik ya. Maka berlakulah ibadah haji, saya pun dah tak jumpa dengan makcik tua itu. Tiba-tiba kami pun pulang ke Mesir, tahun berikutnya nak buat haji, orang datang jumpa saya, Fulan, kau pernah pergi haji kan? Kau nak tak pergi haji badal untuk datuk aku? Maka tahun kedua saya pergi. Tahun ketiga orang datang lagi, Fulan, tolong pergi haji untuk mak aku. Tahun keempat, kelima, keenam, akhirnya barulah saya sedar, saya dah pergi haji lebih 30 kali. Barulah saya teringat, ini kesan daripada doa perempuan dalam bas pada tahun pertama saya datang untuk buat ibadah haji. Itu sebab satu hasar yang mauquf pada Sayyidina Ali berkata, tuan-tuan, hadis mauquf pada Sayyidina Ali berkata, jangan kamu melihat kecil pada satu amalan, kerana mungkin dengan amalan kecil itu masukkan kamu ke syurga. Jangan kamu pandang hina pada seseorang, kerana orang yang pandang hina itulah doanya mustajab di sisi Allah. Jangan pandang hina kat orang, tuan-tuan ya. Orang tak terkenal, orang nampak simple, sederhana, mungkin dia wali daripada wali Allah. Jangan pandang kecil pada satu amalan, kerana dengan amalan itu menyebabkan kau masuk syurga, kau pun tidak tahu. Maka balik kepada cerita Rabi' bin Ziyad al-Harithi ini, tuan-tuan, beliau dipanggil Sayyidina Umar untuk terlibatkan. Sayyidina Umar lihat padanya, firasat Sayyidina Umar tepat, tuan-tuan. Firasat. Mana Sayyidina Umar tengok padanya, nasihat dia dengan keadaan dia, saya yakin ni orang bukan calon-calon orang. Walaupun tak ada satu hadis yang diriwayatkan. Para sahabat Nabi ni, tuan-tuan, mereka mempunyai penglibatan dalam berbagai pekerjaan. Mereka ada merupakan nelayan, ada kalau mereka petani, ada kalau mereka merupakan pekerja, ada kalau mereka merupakan bos. Macam Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, seorang berjaya dalam perniagaannya, dia pun tidak mampu hadir kuliah Rasulullah selalu. Dalam hidup pada hari ini, saya nasihatkan tuan-tuan, kerja hakiki tuan-tuan terus buat. Tuan-tuan merupakan guru, tuan-tuan merupakan PTD, tuan-tuan merupakan kerani, apa saja kerja hakiki lakukan. Dan kerja-kerja lain itu adalah sunat. Jangan kita terperangkap dengan kata-kata orang pula yang berkata, kesian kalau ada orang tak makan bawah jambatan, nanti saya akan disoal oleh Allah. Tak. Kita kena faham, setiap orang ada kerja dia. Maka kita umat Islam dituntut untuk tunaikan zakat. Ada pusat zakat yang patut menjalankan tanggungjawab. Kalau mereka tak jalankan tanggungjawab, mereka akan disoal oleh Allah. Dan kerja ini melibatkan kepimpinan. Maka tuan-tuan jangan silap faham. Kalau kita nak buat kerja macam tu, kita boleh ambil cuti buat setakat yang mampu. Saya nak betulkan kefahaman ni, kerana ada orang berkata kalangan ustaz-ustaz tak buat kerja, ustaz berceramah saja. Maka siapa nak bagi makan kat orang ni bawah jambatan, orang kat situ, kat sini? Ini salah, tuan-tuan. Ini tidak pernah diajar dalam Islam. Semua orang ada kerja dia. Kerja itu kalau dibuat oleh seorang, hukumnya sunat, satu perkara yang besar nilai di sisi Allah. Tapi dipertanggungjawabkan, dipersoal kepada orang dalam hutan itu tidak masuk Islam, kenapa nanti ditanya pada saya? Tidak. Kita jangan salah faham. Semua orang ada kerja dia. Ini cantiknya Islam. Kena belajar, tuan-tuan. Tuntut ilmu. Jangan cakap ikut suka, cakap ikut selera, cakap ikut mana-mana sumber. Cakap mesti ada fakta. Betulkan fahaman ini, tuan-tuan ya. Maka Rabi' bin Ziyad al-Harithi ini merupakan sahabat Nabi yang mulia, tak boleh meriwayatkan satu hadis pun, kata Imam Ibn Hajar. Tak ada, aku tak jumpa satu hadis pun. Tapi hidupnya adalah membuktikan kebenaran apa yang terdapat dalam hadis. Jadi orang seperti ini melaksanakan. Orang macam saya mungkin bercakap saja tapi tak berbuat. Tapi orang macam dia tidak bercakap tapi berbuat. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu membawanya kepada semua tempat dia terlibat menang, tuan-tuan. Lalu dia pun daripada satu tahap naik sampai jadi jeneral terbesar umat Islam di daerah pembukaan Parsi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dia bersama dengan adiknya, abangnya bernama Muhajir. Muhajir itu terkorban dalam perang di Manazir. Dia berkata kepada adiknya, Rabi', abang akan mati dalam perang ini. Maka dia memakai pada pakaiannya seperti kita, tuan-tuan, memakai bau-bauan daripada ketika orang nak orang mati untuk dipakai pada pakaiannya. Pakai minyak wangi harum-harum, pakai kapur pada badannya, pakai kain kafannya, bawa kain kafannya dalam peperangan itu. Dan memang betul seperti yang dia kata, kerinduannya kepada mati syahid itu mati dia, tuan-tuan, dalam peperangan di Manazir sebagai seorang syuhada. Maka adiknya Rabi' ini melihat kematian abang, dia merasa sangat hebat. Abang aku nak kejar dia, aku pun nak mati syahid juga. Dia berjuang mati-matian, tapi Allah tak takdirkan dia mati syahid, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini saya cerita pada tuan-tuan, orang macam ni tuan-tuan mungkin tak kenal, tetapi mereka terkenal di sisi Allah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka Rabi' bin Ziyad al-Harithi ini panjang umurnya. Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Osman naik, Sayyidina Osman wafat, Sayyidina Ali naik, Muawiyah datang.
Kemudian beliau dilantik menjadi gubernur di Khurasan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana kependekarannya, kepanglimaannya, ke leadership yang ada padanya, dia tak suka orang kenal, tapi dia terkenal juga akhirnya. Tepat firasat Sayyidina Umar akhirnya jadi gubernur di orang tertinggi, macam kita kira macam menteri besar lah, macam wakil besar kerajaan Islam lah di tempat itu. Tiba-tiba sampai satu surat dari Damsyik. Mungkin surat ini daripada pegawai khazanah di Damsyik, pegawai perbendaharaan di Damsyik, mengatakan kepadanya, tuan, ini surat daripada khalifah mengatakan kalau berlaku peperangan dengan musuh Islam, hantarlah kepada kami abyad dan juga asfar. Asfar kuning, abyad putih. Apa maksud asfar dan abyad, tuan-tuan? Ini penggunaan kata yang dimaksudkan sebagai kata, simpulan kata, kiasan kata. Hantar kepada kami semua yang kuning dan putih. Hantar kepada kami emas dan perak. Selain daripada emas perak, bagilah semua tentera. Tuan-tuan, ini Rabi' bin Ziyad al-Harithi ini seorang yang berjuang kerana Allah. Dan dia pun hantar surat secara hikmah kepada kerajaan di Damsyik, berkata, wahai penghantar surat ini, tolong kabarkan kepada Amirul Mukminin yang ada di Damsyik, surat daripada Amirul Mukminin ini berbeza daripada surat daripada Allah kepada kita, iaitu Allah menetapkan dalam peperangan, jihad, ghanimah yang diperolehi, semua diberi kepada tentera Islam yang terlibat. Cuma 1/5 sahaja dikembalikan kepada Baitul Mal. Kenapa pula saya kena buat undang-undang yang Allah tak recommend? Kenapalah saya kena ikut undang-undang yang salah ini? Di manalah peruang nasihat-nasihati? Tuan-tuan, beraninya beliau, setegak badannya. Untuk tuan-tuan, Rabi' bin Ziyad al-Harithi ni badannya tegap, tinggi, kulitnya hitam, seperti orang-orang Teluk. Tegap, tinggi. Kalau dia berada dalam satu peperangan, memang orang akan nampak keterselahannya sebagai seorang panglima, tuan-tuan. Kita pun kena bagi pada anak-anak kita makan yang baik-baik. Orang-orang kafir pada hari ini belum mula nak jadikan badan anak-anak mereka tegap. Kan? Jangan bagi mereka makan benda-benda junk food. Ya? Kalau kita lihat negara Jepun, negara Korea, kesan Amerika datang ke sana, maka orang Jepun, orang Korea jadi besar. Dibincang dalam ekonomis. Mereka jadi badan tegap kerana makan makanan yang betul, ikut cara orang Amerika, dikatakan wallahu alam. Tuan-tuan ni, jadi kita pun kena urat bab kesihatan, pemakanan, dan suruh anak kita untuk makan benda-benda yang boleh menguatkan tubuh badan, menyihatkan tubuh badan mereka. Ya, mesti slim, kuat, latih mereka. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu cukup marah kalau jumpa orang yang bertubuh besar. Bukan besar, maknanya gemuk. Sayyidina Umar tegur, berkata kepadanya, kenapa gemuk sangat ni? Dia kata, ini nikmat daripada Allah, wahai Sayyidina Umar. Saya menjawab, bukan nikmat daripada Allah, ni hukuman daripada Allah. Bila badan kau besar, engkau mengantuk senang, engkau senang tidur. Bila engkau senang tidur, engkau tidak ada peranan untuk Islam. Maafkan saya, tuan-tuan, ini kata-kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Saya pun bertanggungjawab untuk menjadikan BMI saya ideal. Baik, kembali kepada kisah Rabi' bin Ziyad al-Harithi ini. Akhirnya beliau pun menolak surat daripada Damsyik, dan sebagai hukuman beliau telah pun dipecat daripada jawatan gubernur itu. Biasa, tuan-tuan, biasa, kena pecat ni biasa. Yang penting cari redha Allah. Kita mencari redha manusia ni tak akan puas manusia. Saya bercakap begini, ada yang komen. Saya bercakap begitu, ada orang komen. Kerana ridha nas ghayatul la tudrak, kata Imam Syafi'i. Keperluan manusia, kehendak manusia ni satu benda yang kita tak boleh nak capai. Ini nak lain, ini nak lain, nak lain. Anak-anak kita pun punya bagai-bagai hajat kita tak boleh nak penuhi. Apatah lagi kalau manusia di luar sana. Kalau kita cuba ikut semua kata-kata manusia, jadi gila kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka akhirnya Rabi' bin Ziyad al-Harithi ini melanggar perintah daripada Damsyik. Dia berkata, tidak, saya jadi penasihat kepada Amirul Mukminin, saya tidak akan buat apa arahan ini. Kerana arahan ini berlawanan dengan Quran dan juga hadis. Kalaulah ahli-ahli politik menasihati ketua mereka dengan cara begini, tidaklah karam negara kita, tuan-tuan. Nasihat dengan benar dan stand firm terhadap nasihat yang diberikan. Sama dia dipecat, dia buang, Allah ada. Tapi kalau kita pun terkait dengan perkara-perkara maksiat yang dia buat, kejahatan yang dia buat, itu yang payah nak menasihati tu. Semua nak kena kena jadi yes man je. Semua benda yang salah pun kata betul. Jadi macam lembu, tuan-tuan. Maaflah bahasa ni kasar sangat, kata almarhum Dr. Profesor Syed Hussein Alatas dalam bukunya bertajuk Rasuah. Kerana bila terpaksa jadi lembu ini yang susah. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, Rabi' menegur kerajaan Islam yang bermarkas di Damsyik bahawa tindakan salah, dia dibuang kerja, dipecat, tak apa. Dan hari dia dibuang itu, beberapa hari kemudian dia pergi sembahyang di masjid yang ramai pengikutnya, ramai orang sayang padanya.
Maka Rabi' pun berkata kepada mereka, hari ini aku telah pun tiada lagi jawatan, tapi aku doa kamu semua dapat berikan sokongan kepada kalangan Islam. Aku tidak ada sedikit pun rasa dengki dan marah kepada mereka. Hari ini aku nak buat satu doa, kamu semua yang sayang kepada aku, tolonglah aminkan. Hari Jumaat itu, tuan-tuan. Dan hari Jumaat itu Rabi' bin Ziyad pun berdoa. Orang pun tak sangka doanya. Doanya berbunyi, Allahumma aslih li dini allazi huwa isbatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi wa ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'al mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhanku, aku dah rasa jemu dengan dunia ini. Aku rasa aku tidak boleh tambah nilai lagi terhadap diriku dalam perkara-perkara amal saleh. Kalau dikatakan satu amal saleh itu semuanya aku dah buat, kalau berlaku kiamat pada esok hari pun aku dah tak tahu apa benda lagi amal saya nak buat. Maknanya semua benda dia dah buat, tuan-tuan. Orang tak sangka doanya itu. Kalaulah ada kebaikan lagi dalam hidup ini untuk aku lakukan, panjangkan umur aku. Tapi kalau setakat ini saja kebaikan yang sudah berakhir dalam hidupku, aku tak mampu buat benda-benda lain lagi, maka matikan aku. Tuan-tuan, dengan doa tersebut beliau mati, tuan-tuan. Kerana doanya kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur aku. Kalau dalam panjangnya umur ada kebaikan dan ada penambahan nilai diriku kepada Allah. Tapi kalau sudah tidak ada benda-benda baik yang boleh aku buat, dan aku bimbang fitnah berlaku pada agamaku, maka matikan aku, wahai Tuhan. Semua orang memahami, kan orang tak sangka, tuan-tuan, doa itu. Dan betul-betul dia mati selepas doa tersebut, beberapa hari selepas itu. Tubuhnya sihat, kuat, tak ada penyakit apa, mati. Orang sepertinya kalau berlaku kiamat, dia boleh bercakap pada malaikat, apa lagi kebaikan yang Allah suruh buat, semuanya beliau telah buat. Qiyamul lailnya, sedekahnya, hidup untuk Allahnya, Qurannya, bantu fakir miskinnya, kebaikan-kebaikan dia buat terlalu banyak, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi inilah lelaki-lelaki yang kehidupan mereka untuk Allah, dan Allah kuatakan janji mereka, janji Allah kepada mereka. Kita boleh jadi orang macam mereka dengan syarat kita betulkan GPS akhirat kita. Kerana Allah menyebut di sini, walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdilah. Sungguhnya akhirat itu lebih hebat pangkatnya, makamnya, kedudukannya bagi kamu yang faham. Kamu jangan pandang sangat kelebihan yang Allah berikan kepada manusia. Berapa ribu gajinya, berapa besar keretanya, semua itu akan berakhir, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Tapi kehidupan akhirat tidak akan berakhir. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka akan dipertontonkan datangnya kuda yang besar, yang tegap, berjalan di antara batasan syurga dan neraka. Maka Allah berfirman, inilah dia kehidupan, dia tidak akan mati. Lalulah seekor kambing yang gemuk disembelih oleh malaikat, dan Allah berfirman, inilah dia kematian. Kematian sudah berakhir, sudah tidak ada lagi kematian dalam syurga dan neraka. Semua manusia akan hidup khalidina fiha, sama ada kekal dalam syurga ataupun kekal dalam neraka. Na'udzubillah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dengan sedikit pengisian pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah menggunakan kepada kita kesungguhan untuk melakukan ibadah walaupun sudah berakhir Ramadan. Dan para salafus salih bila berakhirnya Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar diterima ibadah mereka sepanjang Ramadan selama 6 bulan. Dan 6 bulan kemudian mereka berdoa lagi supaya dipertemukan dengan Ramadan yang baru. Ingat, walaupun Ramadan berakhir, teruskan sembahyang berjemaah kita, teruskan baca Quran kita, letaklah target untuk khatam Quran selalu. Dan jangan lupa puasa 6 dalam bulan Syawal nanti. Tak kisahlah bila-bila masa mampu dibuat. Kerana dalam hadis mengatakan, man sama Ramadana thumma atba'a sittan min Syawal fadzalika sawmud dahri. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dalam bulan Syawal, maka baginya seolah-olah puasa sepanjang tahun. Nanti tiap-tiap bulan selain daripada bulan Syawal pun kita puasa lagi 3 hari. Nanti nilai di sisi Allah 3 hari itu macam 30 hari. Berarti dalam setahun umur kita, nilai puasa di sisi Allah seperti 2 tahun. 2 tahun 365 kali 2, tuan-tuan. Bukannya 2 tahun 2 kali Ramadan setahun, tidak. Tapi dengan sebab puasa 6 yang kita lakukan, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah. Dan orang yang rajin puasa ini, dia akan dibekalkan, diberikan satu laluan khas di akhirat, namanya Babur Rayyan. Mereka ini dapat masuk syurga melalui pintu Rayyan namanya. Pintu itu akan ditutup bila semua ahli puasa telah pun memasuki melaluinya. Sekian daripada saya, tuan-tuan. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Mohon tolong share, tolong follow, tolong like Facebook Zahazan Travel, Umrah Zahazan, dan juga apa-apa yang berkaitan
Zazan Travel, dan Instagram Zazan Travel, panjang-panjang kepada semua umat Islam yang di luar sana. Dan sekiranya tuan-tuan nak musafir selepas Ramadan, selepas Syawal nanti, kami bersedia untuk bersama tuan-tuan, sama ada di daerah-daerah dalam negara kita ataupun di luar. Mudah-mudahan Allah angkat daripada kita wabak yang berlaku ni, dan semua orang dapat menunaikan umrah, semua orang dapat pergi ke Baitul Maqdis untuk melengkapkan 3 tanah suci perjalanan ibadah kita bersama kami. Begitu juga ke Balkan, melihat kesan-kesan negara Islam ketika bawah pimpinan kerajaan Islam Osmania, untuk memberi kepada kita inspirasi, kejayaan, kepimpinan. Dan begitu juga ke Uzbekistan, melihat kesan-kesan ulama hadis seperti Imam Bukhari, ke Jepun untuk melihat perkembangan Islam di sana. Ya, saya ada kerjasama dengan Duta Besar Islam dan Malaysia, sahabat saya, guru saya, Datuk Zulkifli Malik. Kami ada program untuk mengislamkan orang-orang Jepun sekarang. Kalau tuan-tuan minat, tuan-tuan boleh follow Facebook Datuk Zulkifli Malik, dan beliau ni giat untuk menjalankan aktiviti mengislamkan orang-orang Islam di Jepun. Ya, di Masjid Putra Heights ada satu department khas untuk pengislaman orang Jepun. Tuan-tuan boleh follow, nanti saya masukkan di sini. Dan tuan-tuan, insyaAllah kami akan ada trip pengisian perbezaan trip kita berbanding dengan yang lain. Kita jadikan perjalanan bukan setakat hiburan, tapi perjalanan penuh dengan pentarbiyah. Bukan setakat perjalanan bercuti, tapi perjalanan penuh dengan isi dan tafsir, insyaAllah. Mudah-mudahan perjalanan kita membekalkan iman, menyuburkan iman. Sekian daripada kami tuan-tuan. Terima kasih kerana hadir dalam kuliah, kerana menyokong Facebook saya ini mendengar kuliah. Tolonglah panjangkan kepada teman-teman kita, rakan taulan, sahabat handai, kaum keluarga, siapa sahaja yang kita kenal. Moga-moga apa yang baik di sini dapat dikongsi, dapat mengubah persepsi seseorang mengenali, memahami ayat-ayat Allah yang indah ini. Nanti tuan-tuan tolong bagi saya input mana yang lebih baik untuk kita adakan kuliah selepas maknanya selepas Ramadan. Mungkin lagi pertama, esok raya kedua, raya ketiga kita cutilah dulu, kerana tuan-tuan tentu sibuk dengan banyak aktiviti. Nanti kita start pada hari keempat Syawal, boleh ke? Kita sambung kuliah kita pada 4 Syawal. 1, 2, 3 Syawal kita berehat dulu. Tuan-tuan ada aktiviti, walaupun tak boleh nak keluar mana, mungkin ada aktiviti dengan keluarga dekat-dekat, jadi kita cuti 3 hari, boleh ke? 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal. Zulina Zawawi, Syarul Syarina, Nur Aini Baba. Ramadan Karim, ucapan akhir untuk Ramadan kali ini. Terima kasih semua. Zanzuri Ma'amin, doa kami Ustaz, insyaAllah kalian semua dalam doa saya, dan kenanglah saya dalam doa tuan-tuan. Faiz Zainal, Zalia Ismail, Iva Yan, Ummu Bashar, Nur Hafizah Harun, Nur Faizah Harun, Yad Abdullah, terima kasih Puan Yad. Azalina Kamalul Azam, Farida Hanum, Farid, terima kasih atas kuliah disampaikan sepanjang PKP. Terima kasih. Ada yang tanya kepada saya, kenapa Ustaz pakai tafsir Ibn Kathir? Kerana saya melihat tuan-tuan kebanyakannya ada tafsir Ibn Kathir, tak ramai ada tafsir Munir. Jadi tafsir Ibn Kathir yang ini lebih ramai miliki, maka saya meraihkan permintaan tuan-tuan ramai dalam bacaan saya, dalam firasat saya, firasat juga. Jadi setiap belian tuan-tuan bertafsir Ibn Kathir ini juga tuan-tuan secara tak langsung terlibat membantu dana Syria yang kami giat lakukan walaupun berakhir Ramadan, kerana kami punya kerjasama dengan Syekh Quraim Rajih, Syekhu Maqari Syam, tuan guru kepada sekalian guru-guru kiraat dan juga qura negara Syam, bumi Syam, iaitulah Syekh Quraim Rajih, yang tuan-tuan belajar dalam YouTube bacaan Al-Fatihah yang beliau ijazah kepada tuan-tuan. Nanti saya masukkan sekali di sini, guru kami ni. Jana Jin, terima kasih, kenang saya juga dalam doa. Nur Azia Ayub, boleh Ustaz, insyaAllah hari keempat Syawal kita start mula. Waktu nanti tuan-tuan cadangkan kepada saya. Saya tak boleh nak meraihkan semua, tapi insyaAllah mudah-mudahan dapat memenuhi permintaan tuan-tuan. Dan tuan-tuan tengah masak pun tak apa, boleh buka, nanti boleh repeat dengar balik semula, boleh download ke, boleh sampaikan saja kepada siapa. Ini adalah amanah untuk Allah, bukan milik saya. Apa yang saya sampaikan semua daripada kitab-kitab tuan-tuan, hak untuk sekalian orang Islam. Sampaikan, sampaikan kepada mereka semua. Jadi Muhammad Nurzeta, syukur, terima kasih. Mazlifa daripada Zulfa, dekat dengan Allah insyaAllah. Hafizah, Halizah, Ruhaya Talib, Sida Ishaq, Nur Hasliha,
Kitchen My, Faiza Abdullah. Saya dengar daripada sahabat kita dalam grup ini, Syafiq Murad nak mencadangkan nak buat satu Telegram group untuk semua peminat kuliah tafsir ini. Alhamdulillah, saya mengalu-alukan. Saya mengalu-alukan. Dan dari tuan-tuan ada sebarang kemusykilan, boleh terus WhatsApp kepada saya ataupun Telegram kepada saya. InsyaAllah nanti saya jawab. Selagi tuan-tuan berada dalam grup ni, saya cuba untuk bantu apa yang saya mampu. Muhammad Safi Jaafar, Fazli Rizal, Faisal Azhan, Zulkifli, Mazni Mustafa, Miza Kushri, doakan. Ya, insyaAllah kita doa semua. Baik, setakat ini saja dulu. Hampir sejam kita bersiaran. Apa maaf atas segala kekurangan. Kenang kami dalam doa tuan-tuan, dan saya ucapkan ucapan Nabi dan para sahabat kepada tuan-tuan sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala menerima daripada kami, menerima daripada kalian. Ada permintaan kepada saya untuk adakan kuliah terakhir Ramadan untuk muhasabah Idul Fitri dan persiapan menghadapi Idul Fitri, adab-adab. InsyaAllah lepas nanti saya sampaikan kuliah untuk menghadapi Syawal, persiapan menghadapi Syawal dari sunnah dan juga Nabi SAW, amalan para sahabat. InsyaAllah ada kuliah pendek lepas nanti pukul 5 petang untuk saya kongsi-kongsi tip petua menghadapi Syawal. Sekian dari saya. Terima kasih tuan-tuan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ridina wa ridha anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambah untuk kami, jangan dikurangi, mulia dengan kami, jangan kami dihina, beri pada kami yang ditahan-tahan, wahai Tuhan. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa la na'lam, wa na'udzubika min syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa la na'lam, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'aza bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilayha min qawlin aw amal, wa na'udzubika min nari ma qaraba ilayha min qawlin aw amal. Allahumma ma qadaita lana min amrin faj'al 'aqibatahu khaira. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih kena follow, like dan juga share video ni, dan juga apa-apa yang berkaitan dengan Zahzan Travel di Facebook ataupun di YouTube ataupun di Instagram. Setakat ini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.